Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 138 kes. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang Berhormat juga menjelaskan Kementerian Kesihatan akan memperluaskan pemantauan jangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini melalui kaji selidik di seluruh negara selama seminggu bermula 4 Mei ini. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Sabtu, 8 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 2 bulan Mei 2020 Masihi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, 2 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 126 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 11 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 56 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,519 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 207 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,924 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 22 orang, di mana 6 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Di kesempatan ini juga, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa untuk memperluaskan surveillance jangkitan COVID-19 di kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan akan mengungkayahkan satu kaji selidik di seluruh negara bermula pada hari Isnin 10 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 4 Mei 2020 Masihi selama seminggu. Kaji selidik ini dibukakan kepada sesiapa yang hadir ke pusat-pusat kesihatan yang terpilih semasa kaji selidik dijalankan. Kaji selidik ini melibatkan pengambilan contoh darah serupa seperti pesakit membuat ujian gula dalam darah di rumah dan keputusannya akan diketahui dalam masa 15 minit. Kerjasama dari orang ramai adalah sangat-sangat diperlukan untuk menjayakan kaji selidik ini. Beban penderitaan dan kesusahan yang ditanggung oleh mangsa kebakaran rumah di Rancangan Perumahan Negara RPN Lambak Kanan beberapa hari lalu mendapat perhatian dan pemedulian daripada kerajaan. Pagi tadi, mangsa kebakaran terbabit menerima bantuan kewangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketua Keluarga Mangsa menerima bantuan kewangan sejumlah RM2,500 yang diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bantuan tersebut dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian. Majlis penyerahan bantuan berkenaan berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebanyak RM106,448 berjaya dikumpulkan melalui kutipan derma melalui khidmat pesanan ringkas iaitu SMS Brunei Prihatin untuk anak-anak yatim pada tahun lalu. SMS Brunei Prihatin adalah salah satu kaedah yang berkesan dalam memudahkan orang ramai menghulurkan derma bagi membantu anak yatim di negara ini.
Kutipan derma SMS Brunei Prihatin dilancarkan hari ini. Kutipan akan dijalankan selama 3 bulan sehingga 31 Julai 2020. Perkara tersebut dijelaskan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa sidang media pelancaran kutipan tersebut pagi tadi. Kutipan derma melalui SMS akan bermula 9 Ramadan 1441 bersamaan dengan 2 hari bulan Mei 2020 dan berakhir pada 31 Julai 2020 iaitu selama 3 bulan. Orang ramai bolehlah menderma melalui perkhidmatan SMS yang disediakan dengan menaip yatim tanpa jarak dan diikuti dengan jumlah yang hendak didermakan iaitu RM1, RM5, 10, 15, 20, 50 ataupun RM100. Sebagai contoh, yatim 20 iaitu bagi derma berjumlah RM20 dan hantar kepada 38111 bagi pelanggan DST dan progresif. SMS Brunei Prihatin merupakan projek tahunan yang diungkayahkan bersama oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Radio Televisyen Brunei, DST Sendirian Berhad dan Progresif Sendirian Berhad sejak tahun 2015. Pada sidang media itu, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan kementerian tersebut melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Belait, Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Temburong serta Bank Islam Brunei Darussalam BIBD akan mengadakan penyerahan derma kepada anak-anak yatim di seluruh negara pada Isnin dan Selasa ini. Jumlah keseluruhan anak yatim di seluruh negara yang berdaftar di bawah JAPIM ialah 4,436 orang. Sumbangan-sumbangan yang akan diserahkan nanti adalah derma daripada tabung anak yatim, tabung dana anak yatim daerah Brunei dan Muara dan BIBD. Penyerahannya akan diadakan melalui kaedah penyerahan pandu lalu. Pusat-pusat pandu lalu pada daerah masing-masing ialah seperti berikut. Daerah Brunei Muara di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Daerah Tutong bertempat di Dewan Setia Kenangan, Tutong, Daerah Belait bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait dan Daerah Temburong bertempat di Bangunan Program Khidmat Bakti Negara PKBN Temburong. Kaedah penyerahan melalui pandu lalu ke empat-empat daerah akan berlangsung selama 2 hari iaitu 4 Mei hingga 5 Mei, Isnin dan Selasa. Akan bermula pada jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Seterusnya bermula 6 hari bulan Mei hingga 8 hari bulan Mei 2020, kaedah penyerahan derma ini akan dibuat di semua cawangan pembangunan masyarakat JAPIM di semua daerah. Dayang Saidah binti Haji Wahid mengingatkan kepada para penerima atau wakil supaya membawa dokumen yang diperlukan iaitu kad anak yatim yang dikeluarkan oleh JAPIM, kad pengenalan serta surat beranak asal anak yatim dan kad pengenalan asal wakil. Kerjasama daripada semua pihak agar dapat mengikut arahan dan peraturan yang telah ditetapkan, terutama bagi memastikan kaedah-kaedah keselamatan dalam keadaan negara menghadapi pandemik COVID-19 pada masa ini, iaitu seperti berikut. Cuma seorang sahaja wakil digalakkan bagi setiap keluarga untuk mengambil sumbangan di tempat-tempat yang dinyatakan di daerah masing-masing. Tidak dibenarkan sesiapa yang dalam keadaan berikut untuk hadir di tempat penyerahan derma iaitu kurang sihat, terutama yang punya masalah pernafasan, demam panas, selesma dan batuk. Warga emas mempunyai penyakit kronik, mempunyai trimonokompromi seperti penyakit buah pinggang, paru-paru, kanser dan sebagainya. Wanita yang mengandung, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan juga untuk mengamalkan penjarakan sosial dan juga menggalakkan kehadiran secara berperingkat dan tidak hadir terlalu awal. Pertanyaan lanjut hubungi bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak JAPIM di talian 2380704 semasa waktu pejabat atau hotline JAPIM iaitu talian kebajikan 141 dan talian anak 121. UTB akan mewujudkan sebuah makmal dan mempunyai simulasi pengkalan komputer berangka di bawah kontrak penyelidikan selama 3 tahun dengan syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP. Bahan beritanya selepas ini.
Universiti Teknologi Brunei UTB menandatangani kontrak penyelidikan selama 3 tahun bagi penyediaan permodalan dan kemudahan pelindungan pasir berangka dengan syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP. Ia bagi penyelidikan mengenai kaedah kawalan pasir dan penghasilan telaga minyak dan gas melalui ujian-ujian makmal yang baharu dan simulasi berangka terkini. Menandatangani bagi pihak UTB, Profesor Dr. Dayang Hajah Zorah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Dr. Cherry M. Powell, pengarah urusan BSP bagi pihak syarikat tersebut. Projek tersebut antara lain bertujuan untuk menumbuhkan kemudahan ujian imbasan pasir komersial di UTB yang menyediakan ujian-ujian baharu dan lebih efisien bagi mengenal pasti bagaimana untuk mengurangkan penghasilan pasir. Menurut Profesor Stephen Tyson, Chair Profesor dalam Kejuruteraan Petroleum UTB, pada penghujung kontrak selama 3 tahun itu, UTB akan mewujudkan sebuah makmal di Brunei dan mempunyai simulasi pangkalan komputer berangka. I hope that we will be able to solve the problem of sand production. It costs many companies a significant amount of money. We're talking hundreds of millions of dollars around the world. So if we can identify solutions to this, then we can use this technology around the world to solve problems. That's what we hope to do. And on the back of that, I hope that we can develop a much stronger industry research capability at UTB. The project itself has fully funded scholarships for at least a dozen postgraduate students. If they're interested in research, then they should call us. We're also going to be taking on laboratory staff and technical staff. Memperbanyakkan amalan sedekah tidak kira kecil atau besar, banyak atau sedikit adalah sangat digalakkan dalam Islam, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amalan bersedekah juga dapat meringankan beban masyarakat yang memerlukan bantuan. Menurut Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah, sedekah merupakan amalan terpuji di sisi agama Islam dan sedekah amat berkait rapat dengan iman seseorang. Sedekah itu Allah berikan ganti. Allah Ta'ala mengganti orang yang bersedekah dengan 10 hingga 700 ganjaran pahala. Jadi barang siapa yang bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, lebih-lebih lagi apabila berada di bulan Ramadan. Kita ni jangan bimbang untuk bersedekah kerana sedekah itu merupakan penolak bala, penghapus dosa, mengundang rezeki yang tidak ada, dan Allah Taala memberikan keberkatan di dalam rezeki kita ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Kepada golongan yang berkemampuan, golongan yang mampu, hulurkanlah bantuan kepada orang yang kurang berkemampuan. Kita ni rasa prihatin kepada mereka-mereka ini. Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyakkan amalan bersedekah. Dengan bersedekah, ia dapat melatih jiwa seseorang untuk lebih belas kasihan, jauh dari bersifat pentingkan diri sendiri, serta salah satu cara membelanjakan harta ke jalan Allah. Dalam sama-sama membantu negara memerangi wabak jangkitan COVID-19, Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memperkenalkan beberapa inisiatif bagi memudahkan orang ramai membuat permohonan-permohonan perkhidmatan JPD seperti melalui perkhidmatan pandu lalu, aplikasi mudah alih transport BN, laman sesawang rasmi www.gov.bn, talian Darussalam 123. Terbaru melalui aplikasi mudah alih QApp yang telah dilaksanakan Isnin lalu. Aplikasi Mudah Alih QApp merupakan satu inisiatif JPD bertujuan memudah cara urusan orang ramai dengan jabatan ini. Operasi kaunter-kaunter perkhidmatan JPD juga dapat dikendalikan secara sistematik, di samping untuk sama-sama menjaga kesejahteraan orang ramai yang berurusan dengan kaki tangan JPD. Aplikasi Mudah Alih QApp adalah satu sistem tempahan untuk tarikh
dan waktu, yakni slot yang disediakan oleh Jabatan Pengangkutan Darat kepada orang ramai bagi urusan membaharui lesen kenderaan, tukar milik, pinjaman, pembatalan tuntutan bank atau kerajaan bagi kenderaan Sislon. Orang ramai bolehlah memuat turun aplikasi mudah alih QApp melalui Apple App Store atau Google Play dan mengikuti tata cara membuat tempahan awal yang terdapat di dalam aplikasi berkenaan. Untuk memastikan tempahan tarikh dan waktu yang dikehendaki, orang ramai dinasihatkan untuk membuat tempahan dan hadir 15 minit sebelum masa tempahan yang telah dipilih untuk mengelakkan tempahan tarikh dan waktu tidak terlepas atau mansuh. Selain aplikasi mudah alih QApp, orang ramai juga digalakkan untuk membuat perkhidmatan talian Darussalam 123 atau perkhidmatan dalam talian melalui www.gov.bn untuk membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan serta pembayaran dan mengambil permohonan yang telah siap pada hari Jumaat. Sementara itu, sistem QApp juga dilaksanakan di Jabatan Perkhidmatan Pos. Sistem yang dilancarkan pada tahun 2018 itu bertujuan untuk memudahkan orang ramai membuat tempahan awal untuk perjanjian memperbaharui lesen kenderaan dan lesen memandu secara dalam talian. Sistem pengurusan QApp yang digunakan di Pusat Pemproses MEL adalah sistem QApp yang telah dilancarkan sempena Hari Pos Sedunia oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muttalib bin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sistem tempahan perjanjian awal ini telah pun diterima dengan baik oleh orang ramai. Antara maklum balas yang banyak kami terima adalah jangka masa menunggu bagi mereka yang membuat tempahan perjanjian dengan lebih awal hanyalah 3 ke 4 minit sahaja berbandingkan walk-in customer. QApp ini adalah hasil yang diciptaan 100% oleh anak tempatan kita ini sendiri, iaitu hasil daripada syarikat Rahimin and Partners Sendirian Berhad untuk mengelakkan kesesakan dan mengurus masa dengan lebih baik semasa pandemik COVID-19 ini adalah disyorkan orang ramai menggunakan sistem QApp ini. Aplikasi QApp ini boleh dimuat turun melalui Apple App Store atau Google Play Store. Sebarang pertanyaan orang ramai boleh menghubungi Pusat Pemedulian Pelanggan Talian 2380481 atau WhatsApp 87111002. Gara-gara membawa masuk pelbagai jenama minuman keras, seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda RM45,000 atau 15 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Noryanto bin Muhammad Nor berusia 42 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais. Tertuduh mengaku bersalah membawa masuk 836 tin dan 168 botol minuman keras di dalam sebuah perahu di kawasan Kampung Bolkiah, Sungai Brunei pada 17 April lalu. Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan mengarahkan tertuduh membayar bulanan sebanyak RM1,250 hingga selesai bermula penghujung bulan ini. Mahkamah Magistrate yang sama juga mengenakan hukuman 6 bulan pemenjaraan kepada seorang lelaki warga negara Malaysia. Asri bin Taram berusia 34 tahun didapati bersalah di bawah Seksyen 280 kerana hukuman jenayah penggal 22 kerana mengendalikan perahu dengan cuai sehingga membahayakan nyawa manusia atau mengakibatkan kesakitan atau kecederaan. Mahkamah juga mengarahkan agar bot dan enjin defendant diserahkan kepada pihak kerajaan. Menurut Dr. Muhammad Hussein Ali bin Idris, Timbalan Pendakwa Rakyat pada 25 Disember 2019, sekitar pukul 12.30 hari, defendant mengendalikan sebuah perahu tambang tanpa lesen. Defendant menawarkan perkhidmatannya kepada 7 orang pelancong di jeti Sungai Lampai walaupun mengetahui perahu tidak selamat untuk membawa ke semua penumpang selain gagal menyediakan jaket keselamatan kepada para pelancong berkenaan. Keadaan perahu tidak stabil apabila para penumpang menaiki perahu tersebut. Keadaan lebih muatan menyebabkan perahu karam sejurus berlepas dari jeti.
Insiden itu dirakam oleh orang awam dan tular di media sosial tahun lalu yang membawa kepada siasatan pasukan polis di Raja Brunei dan pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD. Para pengendali bot diingatkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan bagi memastikan keselamatan mereka dan para penumpang. Ia termasuk mendaftarkan bot mereka dengan MPABD dan mendapat lesen yang diperlukan. Hukuman maksimum bagi pelanggaran Seksyen 280 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 adalah pemenjaraan selama 5 tahun dan denda RM10,000. Penyediaan petak perkhidmatan food truck kaedah perniagaan secara drive-thru sepanjang bulan Ramadan tahun ini yang baru sahaja dimulakan petang kemarin mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para penjaja dan para pengunjung. Justru kaedah tersebut amat bersesuaian dengan situasi membendung penularan COVID-19 ketika ini. Perkhidmatan seumpamanya memudahkan orang ramai untuk membeli juadah berbuka puasa dan pada masa yang sama para pengunjung akan lebih rasa selesa tanpa perlu beramai-ramai. Orang ramai juga dapat membuat tempahan awal kepada para penjaja yang ikut serta dalam perkhidmatan tersebut dan boleh mengambil tanpa menunggu lama. Walaupun perkhidmatan food truck bukan sesuatu yang asing bagi orang ramai di negara ini, namun terdapat sebilangan penjaja yang baru pernah menggunakan kaedah tersebut di mana sebelum ini terbiasa dengan konsep berniaga di gerai atau khemah. Meskipun begitu, para penjaja tetap bersemangat dengan adanya inisiatif Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menyediakan petak perkhidmatan tersebut. Usaha kerajaan ini berterima kasih kepada kerajaan ke bawah Duli. Salah satu macam menolong pengusaha seperti kami yang inilah. Customer me-WhatsApp kami, lepas tu order dari sana. Ni pun konsep drive-thru kan. Customer beritahu pukul berapa yang mengambil macam itulah. Terima kasih atas usaha kerajaan ke bawah Duli mengenai sistem yang mengenai food truck ini, bahawa ini adalah memudahkan bagi kami untuk berjajah pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah di jualan ini mendapat sambutan daripada pelanggan. Ingin mengucapkan terima kasihlah pada pihak kerajaan kerana memberi kesempatan untuk kami berjajah. Kami hanya menerima order daripada online, kita ambil di gerai kami ataupun kami mengantar ke sana self pick up melalui drive-thru. Para penjajah juga dinasihatkan agar sentiasa mematuhi garis pandu yang telah disediakan oleh pihak kementerian di samping memastikan para penjajah dan pengunjung mengamalkan penjarakan sosial. Konsepnya adalah penjajah tidak dibenarkan untuk meninggalkan food trucks ataupun trailer. Selesai saja mereka berniaga pada jam 7, mereka adalah dikendaki untuk membawa balik trailer dan juga food trucks. Tapi yang lebih penting ialah untuk mereka membersihkan kawasan-kawasan mereka. Pihak kementerian berharap tidak ada orang lah yang akan melanggar garis pandu ataupun syarat-syarat yang telah dikenakan. Because kita ni mau memberikan peluang yang sama kepada semua, bukan saja penjajah, malah bagi yang pembeli. Kehadiran bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri saban tahun pasti menjadi punca rezeki yang berganda bagi kedai-kedai jahit di negara ini. Namun tahun ini suasana sibuk menerima tempahan-tempahan baju para pelanggan amat berbeza berikutan pandemik jangkitan COVID-19. Terdapat para pelanggan yang enggan menempah baju untuk Hari Raya kerana tidak pasti dapat menyambut perayaan tersebut di samping ragu untuk mengunjungi kedai-kedai jahit di negara ini. Dalam tinjauan RTB ke beberapa buah kedai jahit di negara ini, kesibukan tukang-tukang jahit tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan mereka menyatakan ada yang masih belum menerima tempahan daripada para pelanggan untuk baju Hari Raya tahun ini. Fenomena COVID-19 jelas memberi impak ketara kepada kedai-kedai jahit, namun mereka tetap menerima hakikat hampir semua jenis perniagaan melalui situasi penurunan ketika ini. Ini tahun orang Hari Raya punya baju belum hantar. Sebelum Raya ada banyak kerja aku macam penuh lah. Tapi ini tahun tidak ada kerja aku. Kadai pun aku awal tutup. Macam lepas maghrib lah. Ini tahun macam overtime lah. Malam pukul 11. Dalam tahun ini kami tu macam kurang lah dalam kerja. Yang tapi Alhamdulillah dalam awal sebelum
COVID itu okey, alhamdulillah ada kerja. Kalau sebelum ini, kedai-kedai jahit akan menutup tempahan baju-baju pelanggan untuk Hari Raya seawal bulan Ramadan, tetapi pada ketika ini tempahan-tempahan masih dibukakan. Namun ada juga pelanggan yang menempah baju Hari Raya dengan menghantar baju contoh sahaja ke kedai-kedai jahit. Tidak kurang juga pelanggan mengambil langkah mudah dengan membeli baju siap sedia di butik atau kedai-kedai baju. Akan membeli baju siap saja di kedai.